Honda Civic generasi ke-11 dilancarkan di Malaysia Januari lepas. Sedan segmen C. Adakah masih relevan segmen ni? Itu yang kita nak tengok dalam video ni. Review ini dibawakan kepada anda oleh Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Bebaskan gerakmu. Nikmati enjin yang lebih lancar, responsif dan efisien dengan petrol ini. Semua sekali ada 3 varian ditawarkan, bermula dari RM125,000, RM138,000 dan yang kita tengok ini varian paling atas RS dijual pada harga RM144,000. Dan kalau tengok harga tu memang dia dah macam nak masuk kepada harga-harga SUV apa semua tu, tapi saya punya pandangan kereta ataupun sedan segmen C macam Civic ni masih lagi ada benda yang menarik pada dia, masih lagi akan ada dia punya panggilan untuk sesetengah orang. Jadi jom kita tengok. So dari segi rekaan, saya rasa Civic generasi yang terbaru ini dia ada kematangan dia ada kesegaran dia dan lebih penting dia ada elegan dia. Sebab kalau kita tengok misalnya dekat boot atas ni hanya ada 2 garis yang ringkas saja. Bahagian rekaan untuk lampu pula tirus, tapi semua unit tu LED termasuk DRL dia tu nampak mata comel aja. Bahagian depan ni pula, instead of kalau biasa landai, dilajakkan ke depan besar sikit, macam ada benjol sikit. Itu bagi macam satu stance yang menarik untuk kita tengok lah. Dan tak lupa, bahagian bumper tu dia banyak garis-garis yang nak tunjuk dia punya sifat sikit agresif dia tu. So, dari segi penampilan, depan saja, itu pun dah cukup menarik. Dari segi saiz dia pula, Civic yang baru ni, dia panjang sikit daripada yang Civic ketam sebelum tu, dalam 30mm. Lebar sikit je lah, 3mm. Tapi yang lebih penting adalah wheelbase dia tu, dia dah tambah 33mm. Itu sedikit sebanyak akan beri kesan kepada ruang dalam lah. Itu kita akan tengok nanti. Tapi dari segi penampilan macam biasa, ini saya rasa satu side profile yang sangat menarik lah. Kalau kita tengok keseluruhan kereta ni, belakang dia ala-ala fastback sikit, macam yang biasa Audi pakai untuk kereta-kereta dia. Dan sebab yang ini RS, rim hitam tu untuk RS dan guna saiz 18 inci. Termasuk perumah untuk cermin sisi ni dia hitam berkilat, khusus untuk RS juga. Bawah dia ada kamera untuk Honda Lane Watch. Dan satu lagi tak lupa juga, dia punya pemegang pintu ni pun hitam berkilat juga. Jadi untuk bahagian belakang ni, tadi dah tak ada design ikonik untuk lampu ketam yang sebelum ni. Sekarang design dia lebih konvensional, tapi lampu tu di smoke, nampak gelap sikit, masih style jugalah. Dan untuk RS ni, dia datang dengan spoiler yang atas ni. Dan rekaan boot pula sebab tadi ala-ala fastback, dia punya design tu nampak mampat dan pendek lah kat sini. Selebihnya exhaust, kalau dulu nampak tersorok apa semua, sekarang dah kelihatan. Untuk RS ni, 2 exhaust je. Tapi untuk varian yang paling rendah Civic ni, masih exhaust yang tersorok sikit. Walaupun dengan rekaan belakang ala fastback tu, tapi ruang boot yang ada ni masih lagi hampir sama macam yang sebelumnya. 497 liter, itu cukup besar untuk sebuah sedan segmen C ni. Dan bawah dia pula ada juga tayar spare tapi saiz kecil untuk kecemasan. Dan jangan kelang kabut cari macam mana nak turunkan seat kat belakang tu, sebab semuanya ditarik kat belakang ni je. Jadi bagi saya, benda paling menarik pada Civic baru ni adalah bila kita berada dekat dalam ni lah. Walaupun belum buat apa-apa, setakat tengok saja pun dah macam sangat-sangat teruja. Misalnya kalau kita tengok design papan pemuka, dia tak panjang sangat. Design dia ringkas dan landai je ke bawah. Skrin ni pula dulu 7 inci, sekarang dah 9 inci. Bagi yang pakai Apple, nak Apple CarPlay boleh sambung secara wireless, tapi untuk Android Auto masih lagi kena pakai kabel. Itu je lah bezanya. Dari segi rekaan, satu lagi yang saya nak sebut adalah ni lah, bahagian aircon. Ini sepanjang-panjang ni adalah corong untuk aircon. Sangat menarik lah. Sepatutnya dia boleh biasa, tak payah letak grill-grill, tapi detail-detail benda macam ni yang menjadikan dia satu hal yang berbeza dan menarik. Tapi berkaitan aircon juga, walaupun Civic C segmen apa semua, dia tak datang dengan dual zone lah. Dia masih satu zone saja punya kawalan dekat sini. So itu saja. Ruang kat bawah ni nampak macam luas, boleh letak barang, phone apa semua, boleh, tapi dia tak ada charger tu lah, tak ada pengecas wireless tu, tak ada. Selebihnya rekaan tombol, saya rasa sangat menarik, sangat okey sebab ergonomik, senang nak pegang dan nak kendalikan. Beralih kalau ke steering pula, balutan kulit sepenuhnya dengan hitam berkilap punya detail, situ menarik. Dan juga tak lupa ada pedal shifter untuk kawal dia punya kedudukan gear, transmission. Dan juga tak lupa ada pedal stop. Itu saja. Ruang kat bawah ni nampak macam luas, boleh letak barang, phone apa semua, tapi dia tak ada pengecas wireless tu, tak ada. Selebihnya rekaan tombol, saya rasa sangat menarik, sangat okey sebab ergonomik, senang nak pegang dan nak kendalikan. Beralih kalau ke steering pula, balutan kulit sepenuhnya dengan hitam berkilap punya detail, situ menarik. Dan juga tak lupa ada pedal shifter untuk kawal dia punya kedudukan gear, transmission.
Detail-detail lain yang saya rasa perlu disebutkan juga, ni dekat tepi ni ada lampu. Kalau kita buka, kalau malam lagi jelas lah, siang mungkin tak apa nak nampak sangat. Dan satu lagi benda ni yang posisi dan juga kerusi yang kita duduk ni lah, dia bagi saya lagi supportif yang ni, lagi menarik rekaan baru ni, lagi sedap. Dan bila kita rendahkan terus ke bawah, untuk pemandu dia bagi rasa yakin lah untuk bawa dan rasa satu dengan kereta ni. Lain-lain mungkin depan ni ada kamera untuk Honda Sensing, dan juga lampu ni biasa je, tapi dia guna LED punya lampu lah. Tapi untuk belakang ni dia guna lampu biasa sahaja. Dan secara keseluruhannya semua rasa sporty, rasa sedikit sempit sebab interior dia ni dalam warna hitam. Jadi untuk bahagian belakang ni, jadi sebabkan wheelbase dah tambah sikit tu, jadi manfaat saya rasa dapat kat untuk penumpang belakang ni lah. Sebab ruang jadi lebih banyak, ruang kaki. Kalau tengok saya punya kaki lutut pun masih banyak lagi baki dia. Dan boleh duduk dengan selesa. Kedudukan ni, bench ni pun agak rendah. Dan lebih menarik sebenarnya dia punya sudut sandar ni rasanya lebih selesa lah, lebih condong. So tak adalah tegak dan sakit sangat. Selebihnya ada aircon vent kat belakang dan juga untuk USB untuk charging. Ini pun ada untuk rehat tangan dan letak cup. Selebihnya saya rasa sebagai kereta keluarga, Civic masih lagi ada dia punya kelebihan tu lah. Dia bukan hanya sporty, agresif saja yang dia nak bagi, tapi still untuk practicality, paling tidak untuk kereta keluarga yang kecil, ini masih lagi ada dia punya kelebihan. Dan disebabkan kedudukan ini lebih rendah dan garis bumbung ini design dia ala-ala fastback, saya yang tinggi 180 cm ni pun masih boleh duduk dengan sangat selesa. Kepala pun tak ada kena jauh lagi ni, ruang berbaki. So itu kelebihan dia lah. Dah, sekarang jom kita drive pula. Ini lagi menarik. Jadi untuk Civic generasi ke-11 ni, rasanya benda yang tak boleh tidak kita kena alami sendirilah dia punya aspek pemanduan itu. Sebab itu yang paling menarik dan paling utama yang ditawarkan kali ni lah untuk generasi paling baru ni. Sebab bagi saya dah lama sebenarnya Civic agak lag ataupun agak kurang aspek yang pemanduan ni. Maksudnya untuk kita enjoy memandu dengan satu naluri yang agak sporty, agresif, feedback yang best. So sebelum-sebelum ni termasuk Civic hitam tu pun dia agak kurang. Tapi kali ni rasanya Honda dah bagi perhatian yang cukup banyak untuk ubah benda tu. Dan dia bagi betul-betul rasa aspirasi pemanduan tu dah datang balik lah, sesuai dengan image dia nak sporty apa semua tu tadi. Kita mulakan dengan enjin dulu. Enjin masih gunakan yang sama, 1.5 turbo VTEC. Sama macam yang sebelum ni. Dah tak ada yang 1.8 tu. 3 variant sekarang ni, 3 gunakan enjin yang sama. Output adalah 182 PS dan juga 240 Nm torque. Itu kalau nak dibandingkan dengan Civic yang sebelumnya, ada pertambahan sikit lah dalam 8 PS dan juga 20 Nm torque. So maksudnya dari segi output tu ada kelebihan pada Civic yang baru ni lah. Untuk transmission, dia ada CVT Earth Dreams tu, tapi dalam 7 step untuk kita boleh kendalikan lah. Untuk kawal transmission ni boleh juga gunakan pedal shifter. Kalau nak bawa tu boleh turunkan gear, naikkan gear, semua mudah kat belakang ni. Dari segi berat, Civic baru ni dia ada pertambahan berat dalam 50 kg. Dan itu menjadikan pecutan 0 ke 100 dia sedikit bertambah lah. Sekarang 8.5 saat. Kalau dulu 8.2 saat. So tak adalah beza sangat. Tapi apa pun dengan kuasa yang ada tu, dengan handling yang dibagi, kali ini betul-betul Civic betul-betul bersinar lah untuk saya dari aspek pemanduan tu. So kendalian semuanya senang, steering rasa best, kawalan rasa sangat meyakinkan, feedback throttle dekat pedal pun sangat cepat. Ini dalam mode biasa pun kita dah rasa okey. Kalau rasa nak lagi cepat, nak lagi agresif, boleh tolak je drive mode dia punya tombol switch kat tepi ni. Itu akan menjadi tukarkan terus lah, respon lagi cepat, bunyi lagi mengaum. Kalau bawa lagi laju, satu sedikit kekurangan tu, wind noise agak makin kuat lah, sama dengan tire noise. Lebih ke 120 ke atas tu dia dah makin bingit lah kat dalam ni. So ada setengah orang kata macam dah nampak yang Civic baru ni sedikit ke arah konti apa semua. Dari segi reka bentuk pun ada banyak pinjam ataupun ambil ilham iras dari Audi. So itu mungkin betul, dan aspirasi pemanduan ni pun rasanya memang dia letakkan benchmark ke arah situ kot. Jadi itu yang menjadikan Civic kali ni jauh berbeza dari segi prestasinya, dari segi responsnya, dari segi kepuasan memandunya berbanding Civic yang sebelum-sebelum ni lah, termasuk yang ketam tu.
Sebab saya fikir kali ni dia mempertemukan ataupun compromise benda-benda tu dengan imbangan yang cantik lah. Honda rasanya berjaya menemukan titik yang keseimbangan yang best tu. Maksudnya dari segi prestasi pemanduan, kalau ada pemandu yang nak enjoy driving, itu boleh sangat, tak ada masalah. Kereta ni memang sangat stable dan menyeronokkan, terutamanya dalam sport mode apa semua tu. Kalau tiba-tiba boring, boleh, itu tak ada hal. Tapi dalam masa yang sama juga dia bagi keselesaan. Kalau nak bawa macam biasa, macam sekarang ni nak relax, mungkin bawa untuk keluarga, itu lagilah tak ada masalah. Sebab ruang kabin pun kita dah tengok tadi lebih besar, lebih selesa. Satu lagi tambahan yang saya rasa bonus untuk Civic kali ni, walaupun nampak macam biasa je, adalah kerusi dia sebenarnya. Bukan hanya untuk pemandu. Kalau untuk pemandu memang saya rasa sangat-sangat optimum posisinya. Boleh direndahkan, terutamanya orang kalau yang tinggi macam saya ni, saya letak rendah gila sampai ke bawah, dan itu masih bagi vision yang sangat jelas. Dan lebih penting, dia peluk badan dan dia support termasuk bahagian paha, belakang badan, semua sangat-sangat terasa best lah. Terasa dia peluk betul-betul lah. Kalau corner pun tak ada beralih sangat badan. Itu pun saya rasa benda yang sama juga boleh dinikmati, boleh dirasakan oleh penumpang kat belakang misalnya. Sebab kerusi dia punya shape memang kali ni jauh lebih best in terms of supportiveness itulah. So untuk jalan dekat, jalan jauh, saya tak rasa akan ada masalah sangat. Tambahan pula sebab suspension itu pun saya rasa compromise yang sangat baik antara nak bagi prestasi yang keras, yang agak stable, dan juga comfort yang lebih lembut. So dua-dua tu keseluruhannya tu dia menjadikan satu package yang all-rounder yang baik pada saya untuk nak enjoy pemanduan ataupun just tak nak relax sebagai penumpang saja. Dua-dua aspek tu tak ada masalah dan berada pada tahap yang sangat optimum lah dalam Civic yang paling baru ni. Untuk penggunaan minyak, pertama sekali kena tahu tangki Civic ni sebenarnya agak kecil lah, sama macam sebelum ni, 47 liter sahaja. Penggunaan minyak dia, kalau tengokkan bacaan data dekat depan skrin ni, sekarang 69 liter per 100 km. So itu agak okey, tak adalah terlampau banyak tapi tak adalah juga menjimatkan. Tapi untuk Civic dengan prestasi yang dia bagi ni, untuk generasi ke-11 ni, saya tak ada rasa akan komplain pasal tu lah. Sebab bila-bila je rasa nak tekan, boleh tekan terus dan gerak je. Kini dengan settle, anda boleh menikmati keselamatan dan keselesaan. Bayar petrol dari dalam kereta anda, bayar, pam dan jalan. Kini di semua stesen Petronas seluruh negara. Dan sementara anda di stesen, nikmati juga makan at Mesra. Makanan premium yang segar dan seimbang pada harga berpatutan tersedia untuk anda. Petronas, hentian anda yang lengkap. Satu lagi tak boleh tidak kena cakap juga, dan itu juga saya rasa satu kelebihan lagi sekali untuk Civic ni lah, iaitu aspek keselamatan dia. Yang lain-lain tu kita tak payah sentuh, tapi untuk Honda Sensing, jangan lupa Civic ni, terutamanya RS ni, datang complete lah dengan Honda Sensing dia. Maksudnya ada AEB, ada warning bila kereta depan jalan, bila kita dah terlampau dekat dengan kereta depan pun dimaklumkan juga pemandu. Jadi semua tu sangat-sangat membantulah. Dan Civic ni juga datang dengan ciri satu yang namanya Honda Lane Watch Camera lah. Itu kamera yang kita tengok dekat cermin sisi kat luar tadi. Itu idenya adalah untuk bantu pemandu tengokkan blind spot lah sebenarnya. Tapi apa yang dibuat, kamera kat luar tu dia akan tunjukkan dekat sini, dekat skrin tengah ni. Cumanya image yang keluar tu saya rasa agak bukan jelas sangat lah, terutamanya waktu malam. So gambar dia banyak kembang-kembang, dan untuk saya secara peribadi agak susah nak budget dia punya distance tu, jarak kalau ada orang kat tepi. So mungkin saya lebih cenderung untuk gunakan cara biasalah, tengok side mirror dan betul-betul pastikan orang tak ada basikal, tak ada motosikal lalu kat belakang, baru kita clearkan betul-betul blind spot, baru jalan lah. Dia ada ciri tu, dia bagi ciri tu, cuma image-nya tu tak berapa cantik lah, dia kembang je. Dan bawah Honda Sensing tu juga tak lupa ada juga ciri yang memudahkan pemandu juga kalau nak relax, ada auto cruise adaptive dia. Dan untuk yang lain-lain tu samalah, ada 6 airbags, ESC semua tu tak payah sebut, tu dah jadi standard sekarang lah. So dari aspek keselamatan, Honda yang ada ditawarkan ini memang sangat-sangat menarik, berbaloi dan teknologi yang semasa yang ada. Dan sebab itu juga kalau kita tengok berbandingkan Civic yang sebelum ini, beza harga tu, range dari julat setiap variant tu, beza harga Civic yang baru ni dia ada mahal sikit, dari RM10,000 ke RM16,000 berbanding Civic yang lama.
So antara faktor atau sebabnya tu adalah inilah penawaran segala macam teknologi dan aspek keselamatan yang ada dilengkapkan untuk Civic generasi ke-11 ni. Dari sudut itu, ini lebih berbaloi lah sebab dapatkan semua teknologi keselamatan yang boleh memudahkan kita dan boleh membantu pemandu lah kan. Jadi dengan harga RM144,000 dan kalau kita tengok range harga tu memang banyak pilihan lain, terutamanya kalau kita nak pertimbangkan juga kenderaan SUV. Misalnya Honda sendiri untuk CR-V, untuk base model, harga pun lebih kurang yang itu. Tapi saya masih lagi rasakan yang Civic ni ada daya penarik sendiri, ada kelebihan yang berbeza. Terutamanya aspek pemanduan yang kita dah tengok tadilah. Dan ini lebih ringan, ini juga lebih agile, ini juga lebih seronok untuk dibawa dan dipandu. Bukan hanya itu, untuk penumpang pun dengan Civic generasi ke-11 ni ruang dah lebih besar sikit, semuanya lebih selesa. Dan kalau nak tengok konteks C-segment punya kereta pula, yang paling baru yang dilancarkan tahun ini, mungkin ada dua je yang kena sebutkan lah. Satu Civic ni, kedua adalah Golf. Harga lebih kurang sama, 140 sekitar itu, tapi Golf adalah hatchback. So sekali lagi kelebihan untuk Civic ni sebab dia sedan, ada banyak lagi akses untuk ruang lah. Jadi kita dah tengok kelebihan, kekurangan kereta ni. Apa pandangan anda? Kalau ada komen, boleh kongsikan dengan kami, boleh bawa ke dalam perbincangan di komen. Terima kasih kerana menonton, jumpa lagi nanti. Review ini dibawakan kepada anda oleh Petronas Premix 95 dengan Pro Drive, bebaskan gerakmu.